Mungkin dia tak faham bahasa. Kedua, siapa yang nak rumah teres? Rumah teres ni. Siapa yang nak rumah semi-D? Semi-D ni rumah berkembar, ada tanah sikit tepi. Okey, bolehlah nak buat apa semua. Okey, ramai. Siapa nak rumah banglo? Okey, siapa nak rumah banglo 2 tingkat? Siapa nak rumah banglo swimming pool? Ramai. Okey, dah tu. Cikgu, ni mak ayah semua dan sarana semua nampak kalau tak nak rumah yang kecil-kecil tak nak. Okey, saya nak tanya kereta. Siapa yang cita-cita saya kalau boleh, saya nak beli Azia je. Beli kancil sudah lah. Siapa lah? Okey lah, saya kalau boleh nak beli kereta Continental, kereta luar negara lah, macam Camry. Saya nak beli yang BMW, Mercedes-Benz, kan? Ataupun ni lah, saya nak beli Alphard, Grandfire. Okey. Apa nak beli Mustang? Okey. Mak motosikal. Siapa? Saya cita-cita saya daripada kecil memang nak beli motosikal Demak. Okey. Siapa nak beli RZ? Siapa yang nak Harley Davidson? Siapa nak Superbike? Superbike. Siapa yang nak mungkin Vulcan, Goldwing, Spider yang tayar 3 tu? Okey, semua nak kereta, nak motor mahal. Okey. Siapa yang nak? Okey. Satu perkara, siapa yang kalau lah kahwin nanti? Kahwin. Tak payah nak kirim sangat. Katalah dah kahwin, anak nak bagi siapa jaga? Sendiri jaga. Okey. Cita-cita nak jadi apa? Dia nak jadi pakar psikologi. Dengar. Dia nak jadi pakar psikologi. Saya tak nak tengok pakar psikologi bagi nasihat ke orang sambil dukung baby. Tak nak. Jadi macam mana korang jaga sendiri? Jaga sendiri tu, siapa nak bagi mak nak jaga? Mak kau cakap aku dah penat dengan kau pula. Jagalah anak kau sendiri. Mungkin bagi kat pengasuh. Berapa ramai nak bagi ke orang gaji? Orang gaji ni sampai 5 orang gaji. Bukan ya? Okeylah. Siapa yang nak bagi kat pengasuh? Nursery jaga budak. Bukan nursery pokok Kalau nursery pokok ada siram anak kau gaji. Okey. Sekarang ni cikgu dah nampak, semua orang nampak pattern. Para pelajar dia nak yang terbaik. Sekarang saya nak kirakan, saya tolong semua, saya kirakan kos untuk perkara-perkara yang korang tak nak. Pertama, rumah flat sewa. Bukan beli tau, sewa RM500 sebulan. Memang kau tak dapat. Sekarang paling rendah tu untuk 800 sebulan sewa. Rumah flat, apartment itu 700 kalau kira 700. Kemudian kereta, ambil kereta Azia yang spek biasa sebulan RM500. Jangan kereta besar lagi RM50. Kemudian motosikal Demak letak RM200 sebulan. Okey. Dah berapa dah tu? Apa? 1,400. Anak letak dekat pengasuh. Katalah seorang je anak. Dan kita seorang je lah kemampuannya. Seorang je anak bagi dekat nursery. Budak pakai pampers pun dah 500. Kita letaklah 500. Dah berapa? 1,900. Okey, minyak ada ni. Motor dengan kereta nak kena isi minyak, letaklah 500 sebulan. Yang mana tanyalah cikgu, tanyalah mak ayah, 500 sebulan memang tak cukup. Melainkan kau tolak kereta itu sampai jalan besar baru tak ini. Okey, tambah RM500. Berapa dah? RM1,400. Okey, tak apalah, saya genapkanlah RM2,500. Itulah perbelanjaan sebulan. Saya tak cerita lagi nak pasal resto, tak cerita nak beli make up, nak beli baju, beli pakaian, kau nak tudung-tudung kau yang berlampai. Tak ada, tak cerita lagi. Belum cerita handphone lagi. Belum cerita nak beli handphone mahal. Belum cerita nak beli iPhone. Belum cerita lagi. Saya cerita benda basic untuk hidup dulu. Belum cerita makan tau. Belum cerita nak bagi mak ayah berapa sebulan. Ini untuk benda-benda yang kau tak nak. RM2,500
RM500 sebulan. Untuk makluman semua, RM2,500 bersamaan dengan gaji permulaan bekerja dalam sektor kerajaan bertaraf ijazah. So kalau kau berhenti sekarang main-main melingkup sampai benda yang kau tak nak pun kau tak boleh beli. Ini cakap ulang, bukan semudah itu. Cabaran tak terpaksa. Itu sebab kita buat program ni nak ingatkan kita, jangan lagi fokus. Jangan hilang fokus. Kau nampak cikgu bawa kereta cantik-cantik parking. Pasal kereta dia kunci juga tu. Hanya komitmen cikgu ni sebulan kau ingat main RM3,000. Tak ada. Campur suami isteri cecah RM10,000. Dosa. Memang dia. Nampak di mana? Itu kehidupan hari ini. Habis kalau kita tak belajar di mana? Tak belajar, kita akan hanyut, kita akan ketinggalan. Itu sebab kita kena rejuvenate, meremajakan, bagi pembaharuan dalam diri kita untuk berjaya. Rejuvenate ourselves. Ada wasiat. Kalau kita tidak meremajakan pemikiran kita, kita akan menyusahkan orang, menyusahkan manusia. Sebab aku hantar kau belajar, menghabis duit masuk asrama, tapi ini yang kau balas sekarang. Itulah manusia kita akan semua dalam penyesalan sebab ada anak macam kita yang tak nak belajar bila dah boleh pulang belajar. Orang lain yang kat luar bukan dapat pulang belajar pun macam kita ni. Duduk asrama, siap bakal bawa dengan ceramah, siap ada bilik untuk prep, siap ada macam mana buat grupnya, buat latih tubi macam ni jawab pesa. Cikgu-cikgu yang terbaik pula ada dekat semesta. Tapi kau tak ambil peluang tu, jadilah kau manusia yang paling tak bersyukur, yang paling rugi sekali hidup dalam dunia. Menyusahkan orang. Maka kata pepatah Jawa tu cinta anak kamu. Ya tak? Kecil-kecil tak mampus dah besar menyusahkan orang. Itu sebabnya belajar baik-baik, jaga amanah. Jangan terpengaruh dengan kawan-kawan hanya sebab nak seronok dan sifatnya sementara. Dalam surah apa? Dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Imran. Al-Imran ayat 30. Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya dunia ini, sesungguhnya hidup pasti akan mati. Pada kiamat jugalah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa dapat mengelakkan api neraka dan masuk dalam syurga, sesungguhnya dia adalah orang yang sangat beruntung. Dan ingatlah, kesenangan di atas dunia ini hanyalah satu kesenangan yang memperdaya. So, jangan terperdaya dan akan kawan dengan sama-sama. Wallahu. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas perkongsian kita tadi. Jadi sebenarnya kawan-kawan, hidup ini ikhlas. Kita kena pandai tentukan keputusan apa yang kita nak ikut, apa yang kita tak boleh nak ikut. Ingat, tidak semua dengan kawan-kawan kita ialah benar. Jadi, ingat amanah kita, pegang pada amanah kita, pegang pada kata-kata ibu ayah kita, insyaAllah kita berjaya kepada nanti, insyaAllah. Jadi Ustaz, saya sangat berminat dengan cerita Ustaz di mana kita bercerita tentang sahabat Ustaz yang kita masih ingat sehingga kini walaupun lama sudah berpisah. Jadi Ustaz, saya ingin bertanya, apakah cara untuk kita menyemai dalam hati kita semangat cinta kawan, semangat kecintaan di kalangan murid-murid semasa ini, dan apa juga doa-doa yang kita boleh amalkan agar kita sentiasa berfikiran positif, sentiasa menghormati sesama rakan dan juga sesama guru di sekolah. Silakan Ustaz. Fenomena akhir zaman, rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukan orang makin ramai rumah, seorang-seorang keluar dari rumah, masuk asrama, masuk mesti, cikgu, mak ayah, makin lama makin sunyi di rumah. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa semakin kurang. Melancung satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Pangkat semakin tinggi, kearifan semakin tak ada. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih semakin berkurangan. Pakai jam tangan mahal, tapi tetap tak tepat waktu. Berkawan di media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Dan teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan air semakin tersebar. Tapi salah satu itu tadi, kawan di media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Maka soalan yang ditanya tadi tentang macam mana nak menyemaikan semangat serta kawan, simple ni.
Ubah diri kita, macam kita tadi, ubah diri kita. Kawan yang baik tidak akan menjumuskan sahabat-sahabat yang kepada arah yang kesesatan. Dia tak akan bawa kawan-kawan yang menuju ke arah yang tak baik. Dia akan bawa kepada arah kebaikan. Nampak kawan-kawan tu tujuan tadi ni kita tadi, besok nak periksa. Dia nampak kawan-kawan dia, dah tu main aja, cuma belajar bila duit kita nak belajar ni. Tentu ajak kepada kebaikan, mengingatkan kawan kita kepada benda baik, bukannya benda-benda yang tak baik. Jadi kalau dari segi doa, simple. Doa yang paling baik adalah doa yang terasa pada hati kita. Kalau kita nak doa ni, doa pada Allah, doa bahasa Melayu, ya Allah, kau berikanlah kekuatan pada aku agar istiqamah dalam membawa sahabat-sahabat aku ke arah kebaikan, ya Allah. Mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan ini ada manfaatnya buat diriku dan sahabat-sahabatku, ya Allah. Mudah-mudahan dengan manfaat yang aku bawakan ini, ya Allah, walaupun sedikit tetapi besar kesannya kepada masyarakat, ya Allah. Mudah-mudahan kami semua diberikan perlindungan, mudah-mudahan dapat membawa kejayaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat buat diri kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, kedua ibu bapa kami, dan juga kepada seluruh masyarakat, ya Allah. Jadi mana kata doa kita faham sampai kat kita. Kadang kita baca Allah dan askarullah wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, tapi dia tak faham. Dia tahu nar, dia tahu dengar ke sini, dia tahu tu je. Dengan Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, masuk semua. Tapi tak begitu faham maksud dia yang sebenar. Jadi pentingnya doa ni nak bagi sampai terasa kat kita. Ya Allah, kita tak samai. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan dan ketenangan buat kedua ibu bapaku, ya Allah. Doa maknya tu prosedur dia, protokol kena ikut. Kalau siapa yang nak kahwin ni, berjumpa. Kalau kau bila kahwin? Betul. Dia orang tanya, jawab dia sepatutnya. Faham? Kan kahwin. Jadi kalau kita dah kahwin protokolnya seorang perempuan dia kena doakan suami dia dulu baru mak ayah dia. Tapi sebab kita belum kahwin, wajib kalau memang kita doa, ya Allah, puji segala puji bagi Allah, salam-salam kata dengan besar Muhammad SAW. Dan kemudian baru sebut mak ayah, depan mak ayah baru doa apa yang kita nak. Faham? Bahasa Melayu pun tak apa. Allah Maha mengetahui, Maha memahami apa yang ada dalam hati kita. So doa tu sekarang aku doa tak makbul. Ya Allah, berikanlah kemudian dan perpisahan, ya Allah. Oh, ibu ingat bila kebahagiaan kepada mak ayah aku, ya Allah. Kemudian juga mak ayah. Itu kena doakan mak ayah dulu, baru doa untuk diri sendiri. Ini penting. Jadi maka kata sekarang ni dalam semangat setiap kawan ni atas kita keikhlasan. Ikhlas kena ada dengan kawan-kawan ini. Kita tolong kawan-kawan kita bukan minta sesuatu balasan pun. Yang kita nak adalah kejayaan bersama. Jadi itu kita nak. Jadi kejayaan bersama itu apa maksud ikhlas? Apa maksud ikhlas? Buat sesuatu tidak mengharapkan balasan, wa imma perkataan terima kasih itu tidak diharapkan. Jadi makna kata yang lebih mendalam lagi buat ikhlas adalah itu buat satu perkara dengan harapan Allah akan balas yang baik-baik itu. Jadi Allah akan pada baik-baik itu termasuklah beroleh kejayaan. Kita tolong punya kawan ini, macam ni lah, macam ni, jalan kerja ni macam ni, apa tak faham ni? Tak faham ni dulu, tentulah kita explain dengan kawan kita. Jadi kita nampak kan tak ada apa-apa, tapi sebenarnya ada besar manfaatnya. Bila tolong dengan ikhlas, kita dalam hati kita, harap Allah Ta'ala dapat kejayaan bagi kita sebagai bangsa. Allah. Alhamdulillah Ustaz, perkongsian itu sangat menarik dan terbaik agar semua murid semester ini dapat ambil iktibar bagi kita. Berilah yang terbaik, berikanlah kebaikan kepada rakan agar kejayaan itu kita dapat kongsikan bersama. Jadi Ustaz, seterusnya soalan yang saya tunjukkan kepada Ustaz, kebelakangan ini ada satu budaya yang menjadi trend di kalangan murid-murid semester ini. Iaitu budaya ini ialah di mana murid-murid semester ini mungkin mereka niatnya ingin bergurau, tetapi mereka tidak bertobat, di mana aktiviti murid semester suka menyorokkan barang-barang akal mereka sendiri, suka
letak barang apa rakan di tempat yang lain. Jadi secara langsung perkara itu kesahkan rakan-rakan ini sendiri. Jadi apa nasihat Ustaz untuk perkara itu untuk terjadi? Soalan semua berapa ni? Kalau tanya pasal prank gurauan ni, sebenarnya kita tengok yang bergurau tu tahap kita bergurau dengan orang yang menerima gurauan tu. Bukan semua orang boleh terima gurauan macam itu. Bukan semua orang. Ada orang kita sergah dia okey. Kalau kita sergah dia trauma sepanjang dia banyak tak semestinya. Sekali sergah sampai pompas tak pernah hidup. Mungkin dia. Ada orang kita boleh lah suruhkan barang kawan tu dah menangis dah hilang dia pengsan kan. Ada orang sudah tahap macam tu. Dan ada orang dia boleh menghadapi dugaan dalam hidup ni. Dugaan dalam hidup ni biasa sebab dia biasa susah. Tetapi ada orang ni kena sikit dia dah tak boleh lah. Dia tak boleh. Dia rasa teruk sangat. Kena marah tu dia rasa dah tertidur lah. Kena marah tak boleh tidur. Kena marah dengan cikgu. Dia rasa dia bodoh sangat. Dia rasa dia malu sangat. Ada setengah hendak yang kena marah. Okey je. Apa kamu ni? Main-main dengan kau tak guna kamu. Dia mati lagi baik. Yalah, mati lah. Dia dah rasa. Tapi dia orang dia tak tahu. Dia rasa nak berhenti sekolah nak kantor diri semua ada. Itu sebabnya dalam Islam gurauan prank sebenarnya dibolehkan selagi mana dia tidak melampaui batas dan tak menjejaskan orang yang terlibat dengan gurauan. Tetapi kalau dia melampaui batas dan menyebabkan orang ini terasa dan ada kesan mudarat kepada orang lain, maka hukumnya haram. Boleh tengok dekat majlis fatwa besar. Ini boleh fatwa wilayah Persekutuan boleh tengok. Dan kalau saya sebut ni, masalahnya pula setiap orang tak sama. Jadi jangan kita buat macam contoh lah. Masa saya di Mufti dulu, dia ada satu yang dia buat, dia tunggu hari lahir orang. Hari lahir, siapa yang jangan bocor lah maklumat dia lahir bila. Bila ada hari lahir dia, mula lah dia bukanya baju semua ingat saudara dia. Lepas tu dia orang pegang bawa pergi kat tengah gelanggang di basketball dekat UiTM dekat London tu, lalu kat jalan tu. Yang seorang pula ambil isi tong sampah tu masuk dekat dalam balgi besar, pancuk sampah tu dia busuk betul. Lepas tu dibawa dengan suara dalam tu, bawa dekat tengah gelanggang tu semua teman-teman tu semua budak-budak blok, budak-budak 3 blok asrama lelaki tu semua Allah selamatkan kamu. Dia sebab happy birthday to you, happy birthday to kan. Lepas tu happy birthday to you, curahkan dengan bancuh yang busuk tadi dekat orang yang tu, buah tu. Dia pun tak sedar, dia pun dah kena puasa ni. Tuan, dia siramnya sebusuk-busuknya. Dan lepas tu apa yang berlaku, budaya dia yang kena siram tu akan kejar kawan-kawan, dia akan peluk seorang-seorang supaya dapat bau busuk tu juga. Tapi bukan semua orang boleh terima benda tu. Ada seorang boleh buat benda tu langsung keras kat tengah belakang. Sebab dia rasa malu sangat, dia rasa tak boleh terima keadaan tu. Dia ni lah sangat pembersih, tiba-tiba kena macam tu. Bila dia mandi tu dia rasa macam diri dia jijik. Betul lah. Itu sebabnya bukan semua orang. Hati-hati. Dan yang paling payah sekali semua ni adalah orang yang kita prank itu pula menyimpan dendam sepanjang hayat. Ni kata ready, kata bully, bully dekat ni. Sekolah mana? Sekolah sedar. Ada seorang bawa buku saya, perempuan, buku saya. Ni cerita dah lama, dah banyak tahun dah. Dia kena bully, mak ayah dia bawa buku saya dekat satu restoran. Dia tanya budak tu laki ni. Dia tak boleh cakap apa. Setiap kali nak balik asrama, dia kawan-kawan tu tak nak boleh, tak nak tukar sekolah, tukar sekolah. Maknya, alah sekejap je tu, anak pergi lah. Masa tu dia dah berdendam nama ayah juga. Dia pergi, akhirnya dia dah tak ada apa, dia tak boleh belajar, tak ada apa, akhirnya kena hantar dekat psychiatrist.
Sebab dia rasa family dia pun tak nak dengar masalah dia. Dia rasa dia dah dicampakkan ke kandang limau. Sebab semua orang dengan suka seronok nak bully dia. Dan apa yang berlaku sampai ke tempat kerja, dia ada masalah nak bercampur dengan orang, dan dia berdendam. Dia rasa diri dia tak pandai bersosial. Dipunca disebabkan oleh abang-abang senior yang bully dia dulu. Dan dia memang nekat nak balas dendam balik dengan abang-abang senior. Masa dia doa, melingkuplah hidup kau. Kau buat aku macam ni, hidup aku jadi macam ni. Semua salah kau, salah kau, salah kau. Dia doa. Itu sebab kadang-kadang kita tengok ada orang belajar bukannya tak bagus, tapi kenapa kehidupan dia teruk? Sebab kadang-kadang kita tak sedar, kita aniaya, kita zalimi orang lain. Kita tak sedar. Itu sebab dalam hal ni nak buat prank, nak buat apa semua pada-pada lah. Itu belum cerita lagi. Dah lah buat prank, record pula. Lepas tu share dengan orang. Apa yang Nabi sebut? Barang siapa yang menjaga aib orang lain, maka Allah akan menutupi menjaga aibnya. Tapi barang siapa yang membuka aib orang lain, maka Allah akan membuka aib orang itu walaupun dia bersembunyi di dalam rumah. Maknanya apa? Masa itulah kita akan rasa malu. Kenapalah orang buat aku macam ni? Masa itu kita jadi malu. Kenapalah aku difitnah macam ni? Kenapalah hidup aku jadi macam ni? Rupanya kita lupa waktu kat semasa dulu berapa ramai budak yang mau buat sampai kan susah hidup tu. Itu sebabnya hati-hati. Kita ni nak berkawan, nak bersahabat. Dalam hidup carilah sahabat yang sibuk mencipta musuh. Sebab satu hari nanti kita tak pasal tahu. Orang yang kita bully tu pula, tiba-tiba kita pergi kat satu syarikat yang tak kerja, yang kita bully tu jadi tukang pembunuh tu. Oh, kau ingat tak saya? Yang bully saya dulu tak? Tu masuk ni lah, tu lah, suruh cium ni lah, suruh jilat kipas lah. Cuba. Masa tu lah baru kita tahu. Dunia ni kadang-kadang ada masa ni kecil sangat untuk orang yang buat jalan. Buat. Jangan. Saya banyak jumpa kan. Saya lepas terjadi pengarah undang, berapa ramai orang yang pernah buat saya interview nak maintain saya. Berapa ramai. Tapi saya tak ada lah nak balas kebetulan sebab memang dia teruk pun. Memang tak layak pun saya nak ambil kerja kan. Kelulusan result tu teruk. Itu sebabnya yang main. Itu sebabnya hati-hati. Ya? Hati-hati. Dan kalau nak prank ni apa semua, ikut hukum asalnya adalah dibolehkan. Tetapi kalau melampaui batas dan mendatangkan kemudaratan tertentu, fizikal, mental, jiwa, rohani dan sebagainya, maka dia jatuh hukum haram. Allah. Masya Allah. Tapi kita sangka rupa-rupanya budaya yang kita ada yang mengamalkan sama ini bila dijatuhkan haram jika kita menganiaya secara tidak sedar. Jadi sahabat-sahabat sama-sama kita menjauhkan diri daripada melakukan trend-trend yang kiai berluasa, trend kawan, melakukan kejahatan kawan. Semua kita tidak agar hidup kita aman, harmoni, tiada apa-apa yang berlaku. Seperti contoh bully yang kita terjadi. Terima kasih. Jadi seterusnya saya menjemput, bukanlah menjemput, saya buka soalan kepada rakan-rakan. Saya buka soalan kepada rakan-rakan yang bertanya. Ada volunteer yang nak bertanya? Okay, silakan pergi ke marketing itu dan juga saya. Warna yang besar ini jadi tinggi tak melawan, jadi tak melawan. Jadi tak melawan. Ada tak? Warna yang tinggi tak melawan, jadi tak melawan. Besar lagi tak melawan. Soalannya macam ni. Zaman sekarang ni pun dah jadi macam trend. Namun trend ni good.
Jadi misalnya kita boleh cakap kita lagi, kita boleh sihat kita lagi. Jadi saya nak minta pendapat Ustaz. Kita nak apa Malaysia sebenarnya terutama yang boleh sini ya. Supaya orang sadar dan tak terlupa dengan jalan untuk kita tidak dapat. Okey, yang pertama pasal logat. Pasal logat Bismillah macamnya suka kisah lah macam pasal orang. Lagi satu lagi, saya memang kadang-kadang memang bila dah soalan pun formal, saya jawab formal lah. Kan? Siapa suruh? Macam buku tanya soalan. Soalan lain tak ada bertanya bagaimana tentang couple, tak ada tanya. Macam mana dengan gejala sosial di kalangan, tak ada tanya. Semua dalam soalan, semua dalam buku teks. Saya kena nak ikut bahasa buku teks. Kan? Dan pernah saya ceramah di Pulau Pinang dekat Masjid Kuala Pajak Song. Dia kata, kami dah menanjur minta tolong sangat Ustaz, tolong jangan cakap bahasa KL, tolong cakap Bismillah, besok kita tahu. Terus saya cakap dalam Bismillah. Kan? Lagi satu lagi, soalan tentang vape. Isi vape, ada seorang sahabat yang saya kenal ni, dia dah isi seokok, kemudian dia berhenti seokok, bisa vape. Alhamdulillah, dia tumbang. Dia tumbang lepas tu, sebab apa? Salah satu sebabnya adalah dia punya ni rupanya badan dia tak boleh terima. Dan bila saya buat research sikit, saya cek rupanya vape ni boleh menurunkan sistem imunisasi badan. Dan begitu juga dia mengandungi paras nikotin yang lebih tinggi yang boleh mengakibatkan kematian yang boleh. Dan cecair vape juga mengandungi pelbagai perisa berbahaya yang dalam menunjukkan sulfur toksiti, cecair yang mampu membunuh sel paru-paru, otak dan lapisan kulit yang tinggi. Simple je. Benda tu kalau boleh mendatangkan mudarat dalam badan, jangan buat. Belum pernah lagi isap rokok, isap vape boleh mendatangkan protein dalam badan. Tak pernah. Alhamdulillah, segar sebadan. Kau tidak mati ke? Sebab sebenarnya siapa yang mengamalkan isap rokok, dia sendiri menempah api neraka. Menempah api neraka sebab apa? Sebab kerana dia memudaratkan dirinya sendiri. Itu sebab saya pesan pada orang kat luar sana. Saya pesan kat luar sana, saya kata, kalaulah dia nak berhenti rokok, buatlah perlahan-lahan. Sebab saya tahu susah. Pada yang pelajar-pelajar ni baru nak belajar, lebih baiklah berhenti. Orang rasa sedap-sedap sikit, berhentilah. Saya kenapa tak isap rokok? Bukan tak pernah kawan ajak. Kenapa tak isap rokok? Sebab mak dah turunkan satu pandangan utama dia, anak mak jangan isap rokok. Berhentilah. Awak macam mana? Berhentilah. Alhamdulillah dengan tahap tak isap rokok pun duit tak cukup. Macam mana? Tapi Alhamdulillah rumah dah ada, kereta banyak, motor dah ada, kan? Family dah ada, kan? Buat apa? Lagi satu lagi yang kita tak sedar, isap rokok, yuk. Orang sebelah ni ada masalah asma dan sebagainya, kemudian dapat semput, mati teraniaya sebab asal rokok orangnya tadi. Akhirat esok ingat dia tak tuntut. Kan? Buat apa kita menzalimi orang lain? Menzalimi diri sendiri, menzalimi orang lain. Buat apa? Tak usah lah, berhentilah kan. Benda tak ada faedah, tak usah buat. Benda yang boleh mudaratkan diri kita pun jangan buat. Tak ada elok. Saya pernah tengok dekat Masjid Simpang 4 dekat Pulau Pinang. Dekat dinding masjid tu ada Majlis Fatwa Kebangsaan, Fatwa Pengharaman Rokok. Ada ayat Quran, ada hadis. Maka kesimpulannya haram. Ada seorang ngaji ni pakai kopiah, elok ada baca notis tu sambil isap rokok. Saya pun tak tahu nak cakap mana. Ayat ni betul. Jadi orang kata, sekarang ni kita tanya lagi kita. Tanya diri kita, kalau rasa elok buat. Satu lagi, masuk tak dalam spek yang diberikan oleh mak ayah kita. Masuk tak dalam spek. Spesifikasi datang belajar susah rokok. Tak ada. So tak ada, jangan buat. Curi-curi isap rokok, lagilah jangan buat.
Kalau cikgu dah pesan, cikgu dah pesan, jangan isap rokok, jangan bawa rokok, jangan isap vape, dah pesan. Dengarlah cakap guru. Pokok sena tepi sepadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyamuk dari badan, kaulah putus peturu. Kalau siapa yang tak dengar, takkan jadi